Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tentang tajuk artikel warisan tidak ketara sebagai diagnosis, melindungi sebagai rawatan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Siti Aisyah binti Jamaluddin, kat matrik C20A1423. Seterusnya Nurin Adlin binti Yuslin, bernombor matrik C20A1319. Dan akhir sekali Fatimah binti Muhammad Halim, bernombor matrik C20A0978. Baiklah, maksud warisan tidak ketara. Warisan tidak ketara mengikut Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645, mana-mana bentuk ungkapan, bahasa, sebutan lidah, pepatah, lagu yang dihasilkan melalui muzik, not lirik boleh didengar, nyanyian lagu rakyat, tradisi lisan, puisi, muzik, tarian, sebagaimana yang dihasilkan melalui seni pentas. Persembahan teater, pengubahan bunyian dan muzik, seni mempertahankan diri yang telah wujud atau wujud berhubung dengan warisan Malaysia atau mana-mana bahagian Malaysia atau berhubung dengan warisan masyarakat Malaysia. Warisan tidak ketara sebagai diagnosis, Gilman pernah menunjukkan bahawa terjemahan ritual ke dalam warisan tak berwujud merampas kekuasaannya dan kekuatannya bahan. Hanya meninggalkan tarian sebagai satu bentuk paparan dengan ritual pakar melalui gerakan dan bertindak seolah-olah untuk menonton yang tidak mencari untuk disembuhkan tetapi hanya mencari. Perubahan sosial yang disebut sebagai bukti keperluan untuk melindungi, langkah-langkah sebenar yang diambil untuk melindungi amalan-amalan dan hasil yang dimaksudkan dan tidak diiringi yang penulis mengenal pasti. Analisis ini dilakukan oleh Gilman mengenai Bimbuza. Warisan tidak ketara juga boleh digambarkan sebagai istilah teknikal untuk budaya melodi yang dibawa oleh perubahan sosial, ekonomi dan demografi. Bimbuza juga merujuk kepada ritual yang digunakan untuk mendiagnosis dan menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan semangat ini. Warisan tidak ketara juga boleh digambarkan sebagai diagnosis dan perlindungan sebagai satu bentuk rawatan. Ia adalah jelas untuk melihat bahawa warisan tidak ketara menawarkan dalam setiap kes diagnosis luas tentang apa yang salah. Sama ada pembangunan ekonomi, seperti kes di Korea, depopulasi seperti kes dari Jepun dan Makedonia, Macedonia, pergolakan sosial kes di India ataupun penganiayaan politik di China. Warisan tidak ketara namakan keadaan budaya yang memerlukan campur tangan metaculture pakar. Warisan tidak ketara sebagai diagnosis berdasarkan 5 negara. Yang pertama, India, yang dilakukan analisis oleh Lia Lothrop. Dalam perjalanan abad ke-20, sistem yang telah bertahan putih dan hitam sebagai golongan elit. Pendudukan berasaskan kuil untuk hampir 1,000 tahun runtuh di bawah kaki seniman dalam arus dramatis perubahan yang melanda Kerala dan negara India yang baru muncul. Seterusnya, negara Korea oleh Kyo Im-yun. Pembangunan di pulau itu telah mengambil pekerjaan menyelam wanita, ritual pemilik sebenar. Pada tahap praktikal, kebanyakan kampung tidak lagi mempunyai keperluan untuk menaja ritual dan hanya beberapa yang sekarang dalam apa jua cara yang berkaitan dengan amalannya. Seterusnya, negara di Jepun, warisan tidak ketara sebagai diagnosis oleh Michael Dylan Foster oleh kerana Koshidon berorientasikan kanak-kanak dan terdapat lebih sedikit kanak-kanak di pulau itu, ada kemungkinan bahawa pada tahun akan datang mereka tidak akan dapat untuk melaksanakan dengan kerap jika sama sekali pemimpin telah mengira bahawa diberikan situasi keluarga semasa. Mungkin tidak ada kanak-kanak yang sesuai untuk ditinggalkan dalam tempoh 3 atau 4 tahun akan datang. Negara seterusnya, Macedonia oleh Carol Silverman. Pada akhir abad ke-19 kali ini mempunyai 3,000 penduduk. Tetapi pada abad ke-20, penduduk menurun kerana pembandaran dan penghijrahan. Selepas Perang Dunia Kedua dan sosialisasi tanah persendirian, kampung itu kehilangan atas ekonominya. Perkahwinan terakhir adalah diadakan pada tahun 1953 dan pada tahun 1960-an hanya beberapa penduduk tua yang tinggal. Dan akhir sekali, China. Warisan tidak ketara sebagai diagnosis di China dilakukan oleh Xi Yinglu. Apabila tradisi itu diharamkan secara rasmi semasa revolusi budaya, beberapa penduduk kampung dari Yaxi mengamalkannya secara rahsia dan ada yang malah dihantar ke penjara kerana pernyataan mereka yang berterusan. Seterusnya, kita pergi kepada melindungi sebagai rawatan, memperbaharui hubungan dan amalan. Perlindungan dikenali sebagai rawatan adalah intervensi jangka panjang dan intensif yang memerlukan kepakaran cantik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan kesan sampingannya dalam banyak kes lebih buruk daripada keadaan itu sendiri.
Dibangunkan oleh profesional warisan di bawah naungan UNESCO, dimodelkan pada percubaan 20 abad terapi budaya dari Jepun dan Korea Selatan. Keadaan warisan tidak ketara adalah secara amnya dirawat dengan gabungan institusi sosial, tidak ketara majlis warisan, jawatankuasa, komisen, rakaian, yayasan dan lain-lain. Dan genre ekspresif senarai warisan tidak ketara, perayaan, bengkel, pertandingan, hadiah, dokumentari, bahan promosi dan lain-lain. Dengan bekas mentadbir yang terakhir dalam amalan yang bersama-sama dipanggil perlindungan. Heritagisasi amalan tradisional membawa menjadi institusi baru dan menumpukan perhatian kepada mereka kuasa untuk membuat keputusan yang sebelum ini diedarkan di kalangan sebilangan sosial yang berbeza atau yang lain tidak dapat difikirkan sebelum amalan dikatakan sebagai warisan tidak ketara. Sebagai contoh, Pusat Kebangsaan di India, Kuthiyatam Kendra, ditubuhkan di ibu kota Kerala untuk mentadbir pelan tindakan kebangsaan untuk melindungi tradisi teater. Melindungi sebagai rawatan. Di negara India, pelan tindakan Kuthiyatam mula dilaksanakan pada tahun 2004 dan dana digunakan untuk menyokong mesyuarat rangkaian Kuthiyatam. Kebangkitan semula drama, penerbitan, latihan pelajar, peningkatan kesedaran awam, bengkel dan persembahan, seminar akademik, pengeluaran 10 dokumentari dan bengkel. Pada tahun 2007, The Sangeet Natak Academy mengasaskan Pusat Kebangsaan Kuthiyatam Kendra di Kerala, ibu kota Trivandrum. Seterusnya, di China, ironis adalah bahawa tradisi tempatan dilindungi dan dihantar terutamanya oleh Pusat Hong Kong yang baru ditubuhkan untuk perlindungan ICH dan bukannya oleh anggota masyarakat yang mempunyai lama mengamalkannya. Sudah tentu, konondrom di sini adalah bahawa pusat tidak menyumbang secara sejarah kepada tradisi, tapi kini dikenakan dengan menjaganya. Sebaliknya, pembinaan semula Sheh dan Quills Persatuan yang telah mengekalkan tradisi tidak mempunyai suara dalam proses perlindungan. Jepun. Selain daripada mendatangani borang percalonan, penduduk pulau itu sendiri tidak terlibat secara langsung dalam pemilihan UNESCO. Hakikatnya, mereka hanya menyedari tulisan itu rasmi ketika seorang wartawan akhbar dari Tanah Besar memanggil pejabat kampung untuk bertanya bagaimana perasaan mereka mengenainya. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan kepada Nurin Adlin. Malawi daripada Lisa Gilman. Sejak conversion, Jabatan Kebudayaan bersidang sesebuah badan rasmi jawatankuasa warisan budaya tidak ketara kebangsaan yang terdiri daripada pekerja budaya, akademik dan persatuan etnik ahli, antara lain yang bertemu secara berkala dan berkongsi maklumat dan strategi. Selain itu, Jabatan Kebudayaan bersama-sama dan Suruhanjaya UNESCO tempatan telah meninjau elemen ICH seluruh negara, mendokumentasikan amalan budaya dan merangsang minat yang lebih besar dalam kesedaran tentang nilai mereka. Macadamia, iaitu daripada Carol Silverman. Perkahwinan kali ini telah menjadi acara tahunan. Ia digubal dalam versi pekat 2 hari oleh ahli-ahli kultur rajin yang berpangkalan di skulptur tarian Disember ditambah beberapa bekas penduduk kampung yang membentuk persatuan. Pada masa ini, beribu-ribu orang hadir dan aplikasi yang kompetitif diambil dari pasangan dan warisan dari Galigni yang ingin menjadi berkahwin semasa ritual. Acara ini diliputi oleh media dan banyak dipromosikan oleh Kementerian Pelancongan. Upacara politik, pertandingan lagu dan perayaan ulang tahun telah ditambah. Sebagai contoh, Lia Lortok ini menyebut antara perkara-perkara dalam pelan tindakan untuk melindungi Kuthiyatam, penerbitan, latihan pelajar, peningkatan kesedaran awam bengkel dan penambahan, persembahan, seminar akademik, pengeluaran daripada 10 dokumentari dan sebagainya. Seterusnya, sebagai perbandingan, pelan perlindungan untuk Vimbuza di Malawi termasuk sebagai tambahan kepada pembentukan persatuan dan penubuhan kod tingkah pameran muzium mengenai Vimbuza di Muzium Muzu, inventory, pengamal Vimbuza dan organisasi tetap festival tarian Vimbuza. Seterusnya, perayaan ini adalah genre terutamanya berkait rapat dengan perlindungan warisan tidak ketara. Begitu banyak pada kenyataan bahawa di Malawi, penyakit dan amalan perubatan untuk rawatan telah di festival. Pampasan adalah satu lagi ciri menarik langkah-langkah yang diambil untuk melindungi warisan tidak ketara. Lebih biasa walaupun daripada ciri pemeluapan genre paparannya. Oleh itu, melindungi sering menggantikan pentadbiran terdahulu dengan naungan negeri seperti dalam kes-kes teater Kuthiyatam di Kerala dan adat melawat saudara mara suci di Hong Kong.
Isu ini menawarkan wawasan ke dalam cara-cara di mana menjaga, memupuk dan mengubah suai pengamal dan penduduk tempatan dengan amalan mereka. Seterusnya, pengiktirafan oleh UNESCO dan pihak berkuasa negara. Kita dapati sangat sering menimbulkan tindak balas dengan orang sendiri menggambarkan sebagai kebanggaan, keyakinan. Kesan perlindungan sebagai rawatan. Di India, kesan terbesar pengiktirafan sosial yang lebih luas adalah pada acara di mana ramai artis yang berkaitan dengan seni mereka. Sebagai seorang artis, dengan marah yang menyatakan kesan terbesar adalah bahawa artis yang bekerja mempunyai kebangkitan, mereka mendapati kepercayaan pada diri mereka sendiri itu adalah masalah yang terbesar. Sekarang, kita benar-benar bangga kerana berada di Kuti Hitam. Ia telah mendapati nilai dan apabila kita pergi ke program, mereka merasa gembira kerana semua orang melihat mereka sebagai tidak penting lagi. Mereka melihat dan memperlakukan kita dengan hormat. Rasa hormat kami semakin meningkat. Di Korea pula, sejurus selepas tulisan ritual disenaraikan perwakilan, semua pihak-pihak yang berkenaan seolah-olah bersenang-senang dalam pengiktirafan global. Pengiktirafan global ritual itu melucutkan dukun dengan pelanggan mereka untuk menghentikan ritual yang banyak di kampung dan di pantai Jeju telah selesai. Walaupun pemegang kemahiran penyenang telah mencapai puncak profesionalnya, pengurus pejabat persatuan menegaskan generasi masa depan persatuan akan merasakan ia membebankan untuk mengekalkan acara awam. Di Jepun pula, seorang rakan pulau menyifatkan pemilihan itu bukan sahaja sebagai titik kebanggaan, tetapi di sebaliknya sebagai sebab untuk keyakinan ataupun jishin. Perkataan jishin mungkin secara literal diterjemahkan sebagai kepercayaan diri dan membayangkan rasa yang mendalam bahawa apa yang seseorang itu adakah melakukan mempunyai makna. Dia yang lain telah menginternalisasikan pengiktirafan itu merasakan beban tertentu kerana global Toshidon yang baru ditemui sebagai status. Beban yang dinyatakan sebagai peningkatan rasa tanggungjawab untuk masa depan tradisi. Sesetengah penduduk merasakan pengiktirafan UNESCO memaksa mereka untuk mengekalkan tradisi itu hidup dalam beberapa bentuk. Macadamia. Mereka mahu meyakinkan penonton bahawa jika UNESCO menghargai Kopakka, maka kita semua harus. Mereka jelas bangga. Dreamcave Villages employ wacana UNESCO sebahagiannya kerana mereka telah dilatih membentangkan Kopakka kepada orang luar oleh pekerja ICH, kedua-duanya dari kampung mereka, dan dari Kementerian Kebudayaan mereka juga telah belajar untuk membantah dan melabelkan tarian mereka secara lisan dan menyatakan kebanggaan dalam warisan mereka. Seterusnya adalah melindungi sebagai rawatan, kebanggaan, keyakinan dan keharmonian. Pada tahun 2008 ketika membentangkan senarai perwakilan pertama warisan budaya tidak ketara, kemanusiaan, Koichiro Matsura, UNESCO Ketua Pengarah, menyatakan keyakinan bahawa dengan masa ini, senarai direka untuk memberi lebih banyak keterlihatan kepada warisan hidup kita yang akan menyumbangkan untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingannya dan menanam rasa bangga dan kepunyaan komuniti penjaga. Seterusnya, Presiden pertama UNESCO untuk senarai Masterpiece Warisan Lisan dan Tidak Ketara Kemanusiaan, iaitu pendahulu senarai perwakilan, pengarang Sepanyol pembangkang dan pemenang Nobel Juan Goytisolo, menerajui usaha pada separuh kedua tahun 1990-an untuk melindungi Jemaah Elfena, pasar yang sebu dan dinamik di Marrakesh yang merupakan tapak persembahan yang pelbagai bercerita, ular menarik, nasib, penjagaan pergigian, berdakwah dan untuk menamakan beberapa lagi yang lain. Adat, tabiat, hobi dan adat istiadat yang disedia ada ungkapan berubah seperti Kirschblad Gimlin, iaitu pada tahun 1998 yang akan memiliki untuk perwakilan diri mereka sendiri kerana menjadi objek melindungi melalui rancangan dan dasar dibangunkan oleh tempatan, kebanggaan, kebangsaan dan pakar antarabangsa dengan merujuk kepada budaya tidak ketara conversion warisan. Seterusnya dengan pengiktirafan ini, pengiktirafan diri ia timbul datang kewajipan untuk melindungi amalan sendiri. Dalam isu ini, Yun dan memupuk melemparkan cahaya yang menarik pada rasa tanggungjawab yang berat di mana ia boleh menimbulkan. Transformasi ini mempunyai semua tetapi menghapuskan penonton tradisional untuk upacara ini dan mereka sangat raisen diatre. Dalam beberapa tahun, tidak akan ada anak-anak yang tersisa dari umur yang sesuai untuk siapa yang melakukan Toshidon dan wanita menyelam di Jeju, iaitu pemilik sebenar ritual syamanik, telah kehilangan pekerjaan mereka dan oleh itu tidak lagi memerlukan perkhidmatan bomo. Setelah menginternalisasikan pengiktirafan global tradisi mereka, memberi maklumat Foster iaitu merasakan beban tertentu dan rasa yang meningkat tanggungjawab untuk masa depan tradisi.
Yun menyatakan bahawa mungkin yang paling kesan penting pengiktirafan UNESCO di Pulau Jeju ialah melucutkan dukun dan klien mereka untuk menghentikan ritual yang banyak di kampung pantai di Jeju telah dilakukan. Apabila ia datang ke sana, itulah yang melindungi hidup tidak ketara warisan yang memerlukan. Warisan yang melindungi dari segi etika, sebaik sahaja kita menerima kedudukan subjek wacana ini telah direka untuk kita. Kita sangat terhad pilihan kata kerja yang di mana masuk akal bagi kita untuk bertindak warisan kita. Perlindungan sebagai rawatan, perlindungan sebagai pelupusan. Liah Lothrop menjelaskan bahawa dana yang besar telah dilabur dalam melindungi kuil Yatam hasil daripada penyenderaian UNESCO. Jika warisan tidak ketara adalah diagnosis dan perlindungan adalah rawatan, ia bukan tanpa kesan sampingannya. Sebahagian daripada kes tersebut, kajian dalam isu ini memberi amaran bahawa kesan sampingan dan mungkin menjadi lebih teruk daripada keadaan. Melindungi sebagai rawatan, kesan sampingannya. Di India, Liah Lothrop, walaupun model sebelumnya meninggalkan amalan hari-hari, sebahagian besarnya tidak terkawal. Artis dikehendaki tinggal di institusi mereka 6 hari seminggu untuk secara rasmi meminta cuti, dengan itu mengurangkan gaji mereka. Untuk mengambil kehadiran untuk kedua-dua pelajar dan artis, mereka mengemukakan kertas kerja yang mempericikan aktiviti bulanan mereka. Proses keseluruhan ini dapat dilihat oleh ramai orang sebahagian kehilangan kebebasan. Seorang seniman mencerminkan, kami benar-benar bebas dengan program ini, tetapi sekarang yang telah semua dikawal selia. Sekarang kita punya kondisi orang biasa yang bekerja. Ia bagus untuk pejabat tetapi tidak baik untuk seni. Di Korea, Kyoim Yan, kaki tangan terus meminta agar ritual dipendekkan agar sesuai dengan jangka masa keseluruhan acara. Permintaan ini tidak baru untuk persembahan yang dipentaskan. Di akhirnya, Simbang didorong untuk melakukan selama 20 minit. Keadaan Kim berbanding dengan singkatan permainan Shakespeare Romeo and Juliet kepada 4 perkataan "Oh Romeo, oh Juliet". Daripada pandangannya, itu hampir mustahil untuk menunjukkan apa-apa yang bermakna dari ritual sepanjang hari dalam apa-apa masa yang singkat, dan dengan itu menjejaskan misi bohong untuk memaparkan tradisi sahih yang dijangkakan oleh penonton. Dalam pertunjukan seperti itu, katanya, segera terus terang Simbang digunakan sebagai komoditi. Di Malawi, Lisa Gilman, dia sangat kritis terhadap idea festival Bimbuza yang sebahagian daripadanya pelan perlindungan yang mengikut persamaan UNESCO atau peristiwa lain di mana Bimbuza akan dilakukan di luar konteks ritual, kerana paparan ini melucutkan kepentingannya. Mereka menderita dengan Zimbuza tidak dapat menghiburkan kerana semasa menari, mereka tidak akan mempunyai kawalan ke atas diri mereka sendiri. Penyembuh Gonwer dan Luhaga juga menjelaskan bahawa mereka merasakan bahawa penghibur ini adalah membuat keseronokan Bimbuza. Di Jepun, Maison Dylan Foster, masyarakat pemeliharaan Tomomachi sedar untuk melangkah halus garis antara keterangkuman dan penyelenggaraan apa yang dianggapnya integriti dan kebersamaan Toshiron. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membuka ritual secara terhad supaya pelawat ditampung tetapi peristiwa tidak akan terganggu. China, Xin Yao, aplikasi ICH telah mendorong konflik tempatan antara komuniti dan suka bagi mereka untuk mencapai sebarang persetujuan. Konflik tempatan antara Yang Zi, Lishan dan Wan An tidak berasal semasa permohonan ICH, tetapi mereka telah diburukkan lagi dalam proses tersebut. Bagi warisan tidak ketara epidemiologi, warisan tidak ketara merebak dengan cepat, iaitu dalam keadaan diagnosis dan rawatan. UNESCO telah mengiktirafkan 327 elemen warisan tidak ketara kemanusiaan dan jumlahnya meningkat setiap tahun. Di peringkat kebangsaan pula, bilangannya jauh lebih tinggi. Inventori kebangsaan warisan tidak ketara masing-masing mengenal pasti unsur-unsur dalam berpuluh-puluh atau beratus-ratus, bergantung pada negara. Pada masa penulisan, sebagai contoh, Switzerland sahaja, iaitu penduduk 8 juta orang, secara rasminya mengiktirafkan 167 elemen warisan tidak ketara, manakala Peru, iaitu penduduknya 30 juta, mengiktirafkan kira-kira 150 elemen, dan India, penduduknya adalah 1210 juta, mengiktirafkan 34 elemen.
Kes-kes warisan tidak ketara yang tidak disahkan berpotensi jauh lebih lagi epidemiologi warisan tidak ketara mengesannya kembali ke Jepun dan Asia Tenggara. Ia adalah relatif latecomer ke Eropah dan Amerika. Diiktirafkan secara rasmi oleh masyarakat antarabangsa hanya tahun 2003. Warisan tidak ketara adalah walau bagaimanapun sangat berkomunikasi. Dalam dekad yang telah berlalu, warisan tidak ketara telah didiagnosis di 160 daripada 190 negeri di dunia. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.